Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ini saya nak bawakan anda untuk mengenali satu spesies yang tengah viral sekarang ni. Ya, dulunya orang tak pandang pun, kadang-kadang tepi longkang orang tak peduli pun pokok ni, iaitu pokok snake plant. Ataupun kalau kita nak fahami lebih mudah, dikenali sebagai lidah jin. Kenapa dia dipanggil lidah jin? Dan juga ada yang panggil dia sebagai lidah mak mertua. Apa kena mengena mak mertua dalam cerita ni? Nama dia dikenali sebagai snake plant ataupun tanaman ular. Tapi kenapa ular tidak dapat nama? Kenapa jin dengan mertua yang dapat nama? Itu yang saya akan huraikan mengenai sejarah di sebalik pokok ini. Kenapa dia dikenali sebagai lidah jin ataupun lidah mak mertua? Kalau mak mertua dengar mesti marah kan? Okey, kita akan kupas lepas ini nanti. Kenapa pokok ini dipanggil sebagai lidah jin? Sejarahnya macam ni tau. Okey, pada zaman dahulu ya, ketika jin-jin memerintah dunia, okey, salah satu daripada jin tu namanya Nafrus. Ya, Nafrus ni adalah ketua segala jin. Apabila mereka bergaduh, ya, bertengkar dan juga ingin berebut kuasa, si Nafrus ni tadi telah pun cuba diboikot oleh kawan-kawan jin dia yang lain. Dan salah satu penentang utama Nafrus adalah Marjoko namanya. Ya. Jin Marjoko ini sangat hebat, tinggi, tegap dan besar. Ketika mereka berperang, pada waktu itulah Marjoko ini tadi telah pun memotong lidah si Nafrus. Dan sebab itulah lidah Nafrus ni bila dia bercakap bla 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 tak boleh bercakap. Dan kemudiannya lidah tersebut telah pun hanyut daripada lautan Hindi, lautan Atlantis sampailah dijumpai di Sungai Melaka oleh Encik Muhammad Ali. Ya, Encik Muhammad Ali ini tadi adalah orang pertama yang menemui lidah si Nafrus tadi dan dia ingatkan daun dan dia telah pun menanam di belakang rumahnya. Daripada situlah kenapa pokok ini dikenali sebagai lidah jin. Terima kasih kepada Encik Muhammad Ali yang menjumpai lidah ini ataupun tumbuhan ini di Sungai Melaka. Kenapa pula pokok ini dikenali sebagai lidah mertua? Lidah mak mertua. Mak mertua tak ada kena-mengena dalam cerita ini, tapi mak mertua juga yang dapat nama. Kenapa? Saya sangat marah sebenarnya. Dulu juga disebabkan sejarah ada seorang makcik yang bernama Makcik Rosnani. Ya, orang panggil dia Makcik Nani. Dia dulu sangat kuat kontrol anak-anak menantu dia. Bila di dalam rumah, Cik Rosnani ni berasal daripada mentakap. Dia mentakap Pahang. Jadi ketika berlaku pergaduhan di rumah Cik Rosnani ni tadi, Puan Rosnani ni, dia telah pun mencampakkan satu pokok kaktus sebenarnya. Ya. Dan bila pokok kaktus dicampak, duri-durinya telah pun mengena kepada anak-anaknya. Dan disebabkan itulah pokok tersebut telah dipanggil sebagai pokok Cik Rosnani pada semulanya, sebelum ditukar nama kepada lidah mak mertua. Ya. Asalnya daripada Cik Rosnani tersebut yang mencipta nama sebagai lidah mak mertua. Okey, anda semua tahu tak kenapa tiba-tiba pokok ni jadi viral? Sebelum ni tak pernah pun orang ambil tahu tentang pokok ini kan. Sekarang sudah menjadi viral. Kenapa? Tanyalah pada nursery ataupun tempat-tempat menjual bunga. Kadang-kadang mereka yang akan meraih untung, kita pun datang membeli. Betul tak? So, sebab itulah mereka suka benda-benda viral ni dan secara tak langsung boleh melariskan segala jualan mereka. Pokok ini dikatakan telah dibawa ke angkasa lepas. Sebelum pokok ini dibawa ke angkasa lepas, sejenis pokok juga telah dibawa ke angkasa lepas, iaitu pokok kayu ara. Tapi tidak ada orang nak cerita. Kenapa? Sebab tidak ada orang nak beli pokok itu. Jadi pokok ini kecil, comel. Jadi sebab itulah orang reporter semua tulis pokok ini ditanam di angkasa lah, diuji di angkasa lah. Pokok kayu ara ditanam di planet Marikh. Ya? Tidak ada pula orang nak cerita. Okey, ada juga yang mengatakan pokok ini mampu memberi oksigen di dalam rumah dan menyerap karbon dioksida. Kan? Susah-susah kita jaga kesihatan. Oksigen kita sentiasa baik. Tak perlulah kita nak tanam pokok ini dan duduk di tepi dia menghirup udaranya hari-hari. Saya percaya di luar sana ramai yang menanam pokok ini adalah untuk tujuan
dekorasi di rumah ataupun untuk menambah keindahan di dalam rumah. Ya, tetapi ada setengah orang menyatakan baik tanam pokok yang ada mengeluarkan bunga yang mendatangkan keceriaan di dalam rumah. Pokok ini hanya daun sahaja, tidak ada bunga-bunga yang keluar. Ada orang akan kata menambah semak di rumah. Fakta menyatakan juga pokok ini boleh menghalau makhluk-makhluk halus ataupun menghalang sihir, ya, menggagalkan santau dan sebagainya. Itu daripada mana ya? Ada kata orang lah. Tapi betul atau bohong? Terpulang. Pokok ini juga dikatakan mampu untuk menghilangkan stres. Ya, stres itu datang dari mana? Datang daripada kita sendiri. So, tidak semestinya pokok ini yang boleh menghilangkan stres kita. Ya, kita boleh jumpa kawan-kawan. Ya, kita boleh berehat. Kita boleh jalan-jalan, pergi bersolat dan sebagainya untuk hilangkan stres. Tidak semestinya pokok ini. Ada orang akan menjadi bertambah stres kalau dia tengok pokok ini. Satu lagi yang orang katakan tentang pokok ini ialah ia boleh menyerap habuk. Okey, kalau rumah anda sangat besar, anda perlu tanam pokok ini di dalam hampir setiap penjuru di rumah anda. Betul atau bohong? Dan apa kata kalau kita vacuum saja rumah, senang, habis habuk. Paling mudah jaga kebersihan, tak adalah habuk di rumah. Kan.